Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita di dalam subjek akidah. Kita terus pergi kepada sambungan beriman kepada hari kiamat dalam bahagian sebab-sebab berlakunya kiamat. Okay, sebab-sebab berlakunya kiamat yang pertama, alam ini tidak kekal dan akan musnah. Akan musnah pada hari kiamat nanti. Okey, yang kedua, menunjukkan keadilan Allah. Yang mana pembalasan, macam kita tahulah, pembalasan dunia ni sangat terhad kan, akan disempurnakan oleh Allah bila di akhirat nanti, semasa hari kiamat nanti, semasa kita dihisap nanti. Okey, yang ketiga, pembalasan di dunia terbatas. Macam saya bagi tahu dah tadi, pembalasan di dunia terbatas. Yang mana sama ada pembalasan dari segi pahala kita ataupun dosa kita. Yang mana Allah akan sempurnakan pembalasan kita semasa di akhirat nanti. Yang mana yang tak dibalas di dunia akan dibalas di akhirat nanti. Okay, yang ketiga, menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Okay, dan yang kelima, hidup di dunia hanya sementara sahaja, di akhirat kekal abadi. Okay, kita pergi kepada nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Akhirah, hari akhir dunia. Yang kedua, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yang ketiga, Yaumul Ghashiyah, hari huru-hara. Yang keempat, Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan. Yang kelima, Yaumul Hasy, hari perhimpunan. Yang keenam, Yaumul Waqi'ah, hari kejadian. Yang ketujuh, Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yang ke-8, Yaumul Jaza', hari pembalasan. Yang ke-9, Yaumus Sa'ah, hari masa. Dan yang ke-10, Yaumul Qari'ah. Kalau ikutkan nama-nama hari kiamat ni, dia banyak. Tapi apa yang kita belajar ni hanya 10 sahaja. Okey, tolong hafal ya. Untuk nama-nama hari kiamat ni, kebiasaannya akan masuk dalam peperiksaan. Kita terus pergi kepada peringkat hari kiamat. Peringkat hari kiamat terbahagi kepada dua. Peringkat pertama dan peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama ialah sangkakala ditiup. Ataupun kita sebut ia sebagai sangkakala yang pertama ditiup. Hancur seluruh makhluk bumi dan seisinya serta alam ini. Peringkat yang kedua, sangkakala kedua ditiup, dibangkitkan semua makhluk untuk dihitung amalan mereka di padang mahsyar sebelum diletakkan di syurga ataupun di neraka. Okay, yang mana masa ni kita punya amalan sama ada pahala dan dosa akan dihisap. Sama ada pahala kita berat ke ataupun dosa kita yang berat. Yang nombor satu, okay? Waktu di dunia ni, sekecil-kecil zarah kita melakukan perkara sama ada amal soleh ke, kita melakukan dosa, akan ditunjukkan masa tu. Okey, sangkakala ni ditiupkan oleh malaikat Israfil. Okey, kita pergi kepada tujuan beriman dengan hari kiamat. Tujuan yang pertama, bukti meyakini kekuasaan Allah. Yang kedua, membuktikan janji Allah itu benar. Yang ketiga, memberitahu keadilan Allah akan berlaku ke atas amalan manusia di dunia. Okey, bukti. Bukti yang Allah telah menceritakan tentang hari kiamat. Bukti ya, bukti berlakunya hari kiamat Allah dah tunjukkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran antaranya surah Al-Zalzalah dan juga surah Al-Qari'ah. Dan bukti-bukti yang lain pun kita boleh tengok ya. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Banyak yang dah berlaku. Ya, hampir-hampir semua. Hampir-hampir semua yang dah berlaku. Ya, tanda-tanda kecil. Maknanya kita dah semakin hampir dengan hari kiamat. Pergi kepada hikmah beriman dengan hari kiamat.
Hikmah yang pertama, menjadikan seseorang mempunyai iman yang teguh. Yang kedua, taat melakukan perintah Allah. Yang ketiga, peringatan kepada manusia supaya meninggalkan dosa. Okay, bila kita dah dengar cerita tentang hari kiamat ya, yang mana hari kiamat ni berlakunya lah huru-hara kan, berlakulah kehancuran, berlakulah kematian ya, semua manusia, semua makhluk yang Allah jadikan kat dunia ni. Mestilah kita berasa takut. Yang mana hari kiamat orang kata hari yang paling berbahaya lah. Kita rasa takut. Bila dah rasa takut, apa yang perlu kita buat? Buatlah persediaan. Persediaan untuk menghadapi hari kiamat. Macam mana Ustazah nak buat persediaan ya? Senang, mudah sahaja. Okay, apa persediaannya? Persediaannya antaranya, yang pertama, jaga akhlak kita. Contohnya, awak sebagai seorang murid. Apa akhlak yang awak perlu buat? Akhlak terhadap mak ayah awak, akhlak terhadap guru-guru awak, akhlak terhadap kawan-kawan awak. Kan? Jaga akhlak. Yang mana kita buat kebaikan kepada orang ramai. Okey, yang kedua, melakukan kebajikan. Melakukan kebajikan. Yang ketiga, amal soleh. Amal soleh, solat 5 waktu. Jangan tinggal, yang mana pada bulan Ramadan ni kan. Jangan tinggal puasa. Sekiranya ada orang kata keuzuran, awak tak boleh berpuasa, qada. Okey, ini sahaja daripada Ustazah. InsyaAllah akan datang kita sambung kepada sifat baqa Allah. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.